Dan kita apabila baca ayat yang bunyi macam ni, kita rasa kitalah yang dipanggil Allah pada ayat tersebut. Sejauh mana kita berada di dalam kalangan ataupun kumpulan yang disebut orang beriman ini. Kerana jalan dan suluk untuk mencapai kesempurnaan iman itu banyak jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surahallahul azim. Fadilul muhtaram semati Tuan Imam, Tuan Bilan, Tuan-tuan jawatan kuasa Masjid Al-Falah, Tuan Haji, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selagi hari ini tuan-tuan, Allah memanjangkan usia kita di dalam bulan Rajab yang mulia ini. Mudah-mudahan beradanya kita di dalam bulan yang padanya ada sejarah yang besar di dalam syariat Islam, iaitulah sejarah penganugerahan solat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan Rajab ini sampai dan dimakbulkan doa kita yang selalu kita minta dengan imam selepas daripada semayang tuan-tuan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa dan harapan seorang hamba kepada Tuhannya, mudah-mudahan lebih kurang sebulan lebih lagi dapat sekali lagi bertemu dengan Ramadan Al-Karim, Ramadan yang merupakan anugerah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dipanjangkan umur, dapat sekali lagi berada di dalam Ramadan 1445 Hijrah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, menunggu masuknya waktu solat Jumaat pada hari ini, satu perkara untuk kita muhasabah. Pada tengah hari ini, kalimah yang sering kita dengar di dalam Al-Quran, apa perkataannya? Ya ayyuhallazina amanu. Perkataan ini banyak kita jumpa di dalam Al-Quran. Panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Dan kita apabila baca ayat yang bunyi macam ni, kita rasa kitalah yang dipanggil Allah pada ayat tersebut. Sejauh mana kita berada di dalam kalangan ataupun kumpulan yang disebut orang beriman ini. Kerana jalan dan suluk untuk mencapai kesempurnaan iman itu banyak jalannya. Antaranya tuan-tuan, Nabi SAW menyebut kepada kita satu perkara yang perlu kita lengkapkan untuk mendapat iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu apabila aku lebih kamu kasihi
Apabila kamu lebih kasihi ibu ayahmu dari diriku, apabila lebih kamu kasihi ahli keluargamu dari diriku, apabila lebih kamu kasihi manusia seluruhnya dari diriku. Apabila cinta kita mengatasi cinta kepada Rasulullah dengan cinta kepada ahli keluarga, cinta kepada orang sekeliling kita, cinta kepada orang tua kita, tuan-tuan. Lebih daripada cinta Nabi, maknanya iman kita masih belum sempurna. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sentiasa meletakkan Allah dan Rasul itu pada tempat yang pertama di dalam kehidupan kita untuk mendapat keimanan yang sempurna. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut pada kita 3 tanda cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Mudah-mudahan 3 tanda ini ada di dalam jiwa dan diri kita. Yang pertama, kata Imam Ghazali, seorang kekasih apabila cintakan kekasihnya, tuan-tuan, dia akan selalu ingat kata-kata kekasihnya. Apa yang disebut oleh kekasihnya sentiasa bermain di dalam ingatan, fikiran dan hidup dia. Antara orang yang kita sayang siapa dia, tuan-tuan? Orang rumah kita lah. Kena mesyuarat dekat Ipoh. Apa dia pesan je? Dia kata, bang, balik jangan lupa beli 5 bali. Kata. Jadi tuan-tuan, mesyuarat tu dah jadi yang kedua dah. Dalam kepala duk ingat 5 bali je. Kata. Kalau aku tak jumpa 5 bali ni, mungkin tidur ruang tamu malam ni, katakan. Maknanya tuan-tuan, ingat yang tu sebab orang yang kita sayang pesan. Begitu jugalah dengan Nabi SAW. Nabi sebut apa? La tahasadu, la tabaghadu, la taghdab, la tahasadu, la tajassasu. Apa yang Rasulullah pesankan kepada kita, tuan-tuan, jadikan dia sebagai satu ingatan di dalam kehidupan kita. Sesama kita, jangan kita berhasad dengki. Sesama kita, jangan kita memarahi. Lebih-lebih lagi pada benda-benda yang kecil, tuan-tuan. Sesama kita, jangan kita berburuk sangka dan sebagainya. Hari ini, tuan-tuan, walaupun tahunnya 2024, tetapi masih ramai lagi orang kita yang tidak maju seiring dengan kemajuan teknologi. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kerana tuan-tuan, hari ini masih ramai lagi orang beramal dengan amalan-amalan kufur, syirik, khurafat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana di dalam hatinya ada dengki, kerana di dalam hatinya ada hasad kepada orang lain, tuan-tuan. Dan apabila kita mengikut hawa nafsu yang jahat ini, sebab itulah masih ramai lagi orang yang beramal dengan amalan-amalan yang berdosa besar ini. Tuan-tuan, orang yang tidak puas hati dengan kelebihan orang lain, mereka itu adalah mereka yang tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Lebih kurang, baik, sihat, sakit, semuanya adalah di dalam keimanan kita kepada qada dan qadar Allah. Seandainya kita tidak boleh terima, tuan-tuan, kawan kita yang baru masuk satu jabatan dengan kita, yang lebih muda dengan kita, dia dulu yang naik ke atas berbanding kita. Kenapa tidak aku? Aku lagi lama. Kerana itu adalah aturan Tuhan. Jadi seandainya hari ini mungkin kita tidak dapat kelebihan, tuan-tuan, berdoa tak dapat juga, maka anggaplah sesungguhnya Allah akan simpan kelebihan, Allah akan simpan kemewahan itu pada keturunan anak cucu kita. Tak dapat Tok Wan dia sampai ke pencen grade S18 kerani am je pencen, tuan-tuan. Tok Wan meninggal 20 tahun dah. Meninggal 20 tahun, tiba-tiba datang dalam kubur ni, pahala bina masjid, pahala bina sekolah tahfiz dan sebagainya. Wahai malaikat, aku ini matinya sebagai seorang miskin. Dari mananya datang pahala-pahala ini?
Lalu apa jawab malaikat? Inilah pahala daripada ahli keluarga kamu yang niat kepada kamu di atas sedekahnya, tuan-tuan. Kerana Tok Wan dia seorang hati yang mulia, hati yang baik, tuan-tuan. Lahir padanya keturunan yang berhati mulia seperti dia juga. Berbanding kita hari ini mungkin selalu sakit hati dengan orang, selalu hasad dengki, selalu tidak puas hati dengan orang dan sebagainya, tuan-tuan. Kita takut anak cucu kita pun bawa perangai macam tu. Yang akhirnya di dunia orang tak suka, sampai selepas mati pun tidak ada kebaikan untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Itu antara pesanan yang perlu kita ingatkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kata Imam Ghazali, yang keduanya, tanda cinta seorang kekasih kepada kekasihnya, iaitulah kekasih itu dia akan berada di tempat-tempat yang menyebut tentang kekasihnya. Di mana, tuan-tuan? Tempat-tempat yang menyebut tentang Nabi SAW. Iaitulah tidak lain tidak bukan di majlis-majlis selawat, di majlis-majlis ilmu. Orang yang selalu dan mudah berada di dalam majlis ilmu, itulah tanda orang yang ada cinta kepada Nabi SAW. Bukan senang, tuan-tuan, nak duduk dalam majlis ilmu ini. Sebab apa? Allah merakamkan kata-kata Iblis di dalam Al-Quran. Qala fa bima aghawaitani la aqudannaka ala siratakal mustaqim. Apabila aku diusirkan daripada syurga, kata Iblis, katanya, aku akan bersama dengan hamba-hamba kamu yang berada di jalan yang lurus. Aku akan duduk, kata. Bukan bersama, tuan-tuan, tetapi kata Iblis ni, aku akan duduk, kata. Dalam bahasa Arab, dia banyak kalimah-kalimah yang berlainan bunyi tetapi maknanya sama. Contohnya, jalasun, duduk, kan? Maka'adun, tempat duduk juga, kan? Apa beza jalasun, duduk, dan juga maka'adun ni? Satu orang ustaz, dia masuk, anak murid bagi salam. Kemudian ustaz ni jawab, Waalaikumsalam. Apa katanya? Ijlis. Ijlis tu duduklah. Duduk itu adalah duduk yang sementara. Tapi la'aqudan naka ni, tuan-tuan, maka'adun ni maksudnya duduk yang lama. Maksudnya jin, iblis, syaitan ni, tuan-tuan, dia akan bersama dengan hamba Allah yang berada di jalan yang lurus ni, bukan yang duduk sebentar, tapi duduk yang lama. Sampai kita berasa berat. Buka Quran, baca 2 helai, tak sampai 2 helai, 2 muka je. Menguapnya 12 kali lah, kata. Berbeza dengan baca majalah, kata. TV, tuan-tuan, yang cerita Hindustan boleh tengok sampai 2 jam setengah. Tapi bila buka forum perdana, 15 minit je tahan. Lepas tu dah kalih channel lain. Ni syaitan, dia memberatkan kita. Tuan-tuan tengok baru ni, konsert di Bukit Jalil. Konsert Coldplay. Dia kata apa? Ustaz, orang-orang anak-anak muda kita yang datang situ, masa masuknya pukul 6 petang. Masuk ke dalam stadium tu. Tetapi yang datang queue menunggu untuk masuk stadium tu, tuan-tuan, 12 malam sehari sebelum, kata. Dah datang tadi, ambil queue untuk masuk ke dalam stadium tu. Allahu Akbar. Ini beza hiburan dengan majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hari-hari yang kita lalui, luangkanlah sedikit masa, korbankanlah sedikit masa rehat kita waktu malam. Sekejap je, waktu maghrib ke isyak. Berapa lama je? Lebih kurang 40 minit je. Duduk dalam majlis ilmu, kita tambahkan ilmu kita untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul, untuk memperbaiki kehidupan kita sebelum sampai datang hari yang bawa penyesalan kepada kita kerana kita jauh dengan ilmu ataupun tidak ada ilmu. Berapa orang hari ini yang sedar bahawasanya kiamat itu semakin dekat?
kecuali mereka yang selalu berada di dalam majlis-majlis ilmu yang tahu tanda-tanda yang akan berlaku kiamat, tuan-tuan. Suatu pepatah Arab mengatakan apa? Barang siapa yang tahu perkara akan terjadi, maka dia tidak akan terkejut. Maknanya tuan-tuan, orang yang selalu berada dalam majlis ilmu ini, bila dia tahu, dia nampak keadaan sekeliling ini, memang betul daripada hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya kita ini semakin dekat dengan hari kiamat. Jadi tidak ada masa lagi untuk melakukan perkara yang lalai dan sia-sia. Tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, tanda cinta seorang kekasih kepada kekasihnya, iaitulah dia akan selalu melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan redha kekasihnya kepada dia. Apa yang Nabi redha kita buat, tuan-tuan. Dua je yang Nabi tinggal kepada kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan rujukan, dan sunnah Nabi SAW sebagai muamalah harian kita. Walaupun kadang-kadang benda tu nampaknya macam kecil, tuan-tuan. Antaranya setengah orang dia mampu jaga sunnah Nabi dengan bercelak je. Jumpa di mana pun mata hitam, kata. 2 pagi tengok bola kedai mamak pun mata hitam juga. Itu je yang dia mampu, tuan-tuan. Kan? Ada orang dia tidak lekang dengan kayu sugi dia. Sebelum semayang dia bersih mulut dia. Lepas makan dia bersih mulut dia. Sebab itu yang dia mampu pegang. Ada orang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mengambil sunnah Nabi SAW dengan memakai jubah ketika solat. Sunnah Nabi. Cumanya masyarakat Melayu kita ni kadang-kadang setengah tempat tu salah faham. Apa katanya yang pakai jubah tu ustaz. Asal ustaz je pakai jubah. Tu kawan kita pencen, dia baru belajar nak pergi jemaah di surau. Nasib umur panjang, tuan-tuan. Ada orang yang pencen, belum pencen meninggal. Ramai dah kan. Ini cerita orang baru pencen, baru nak belajar pergi surau. Dia kata apa kat isteri dia? Mulai esok abang akan pergi surau semayang jemaah, dia kata kan. Jadi seminggu sebelum tu, tuan-tuan, pergi Maidin beli jubah baru, semangat sebab nak pergi jemaah, tuan-tuan. Jubah pula jubah putih. Isteri punya seronok aja ayin jubah suami. Dia punya side yang cukup tajam ni. Kalau jatuh cicak boleh terbelah cicak. Tajam sungguh kata. Sebab isteri happy ni. Suami nak pergi semayang, tuan-tuan. Nak jadi orang surau kata. Pergilah pagi tu, tuan-tuan. Jubah putih ni kalau kita pakai baru-baru ni, dia punya seri dia memang nampak dari jauh kata. Pagi tu Tok Imam sakit perut. Lambat sikit sampai. Jadi Tok Bilal, Tok Siak ni dia kali belakang tengok semua geng kain pelikat ni. Dia seorang je pakai jubah kata. Tolak dia naik imam, tuan-tuan. Esok tu tak main dah surau tu kata. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah tu kadang-kadang salah kita punya tanggapan. Kalau orang pakai jubah tu sebab dia nak dapat sunnah pahala, sunnah berjubah ketika menunaikan solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 3 perkara tu. Sampai satu ketika kita minta cinta dengan Nabi SAW ini di dalam satu bait syair qasidah kita. Kita minta apa dengan Allah dalam satu qasidah tu, tuan-tuan, untuk dapatkan cinta Nabi. Dalam bulan Rabiul Awal yang lepas kan. Marhaban ya Rabi' marhaban syaral anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar kunia kalla dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad
di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkat tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Harapan seorang umat untuk berjumpa dengan nabinya walaupun di dalam mimpi satu saat, tuan-tuan. Itu merupakan satu anugerah dan nikmat yang besar di dalam hidup. Sebab itu tuan-tuan, satu guru yang mursyid, bila Allah bagi hikmah dekat dia, dia bagi hikmah dekat anak murid dia. Dia panggil anak murid dia, apa katanya, ajak makan malam. Tok guru ni ajak satu anak murid makan malam di rumah dia, tuan-tuan. Selepas makan malam, dia tak bagi minum air. Jadi dia kata apa? Esok pagi kita jumpa. Anak murid ni bangun pagi, tuan-tuan. Tok guru ni tanya, apa yang berlaku kepada kamu semalam? Dia kata, wahai guruku, semalam aku telah bermimpi minum air laut yang luas, katanya. Tetapi mimpi aku itu ternyata tidak memberi, tidak menghilangkan haus yang aku alami sebab tak dapat minum sebelum tidur. Anak murid dulu, tuan-tuan, dia tak berani minta dengan tok guru dia. Apa yang disediakan, itulah yang dia. Jadi apa kata guru ni? Sebab apa kamu mimpi minum air laut yang luas? Sebab kamu tidur dalam keadaan dahaga. Dahaga yang kamu ingat sebelum tidur itu sampai terbawa di dalam mimpi, di dalam tidur kamu. Begitu jugalah dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, pagi, petang, malam kita sentiasa ingatkan baginda Nabi SAW. Pasti suatu masa Allah akan temukan kita dengan baginda Rasulullah, walaupun satu saat di dalam mimpi. Ataupun secara bersemuka. Secara jaga pun boleh jumpa Rasulullah. Kerana Rasulullah itu tidak boleh dizahirkan melalui syaitan, jin dan iblis. Kalau datang kepada kita mengatakan dia Muhammad, itulah Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, apa amalan untuk kita sentiasa ingat kepada baginda Nabi? Tidak lain tidak bukan, iaitulah solawat. Kita yang duduk di Lembah Kelang ni, tambah-tambah orang USJ ni semuanya busy, tuan-tuan. Sebab tu semuanya main drive-thru. Beli makan drive-thru, basuh kereta drive-thru, semua drive-thru je. Sebab orang busy. Saya pergi satu kampung baru ni, masuk kampung tu, tuan-tuan, dia jual air kelapa. Jual air kelapa pun drive-thru je. Orang kampung pun busy juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu selawat yang cukup ringkas yang boleh kita buat di dalam semua keadaan, iaitulah namanya selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil kita ikat tali kasut pun boleh dapat 50 kali. Kan naik kereta, nak bagi hilang lampu sejuk, lampu biru tu, selawat, tuan-tuan, kan? Ini naik-naik kereta, nak bagi hilang lampu biru tu, menyanyi lagu dangdut dulu, buka radio tu, kan. Jadi kurang berkat pada kenderaan kita. Banyakkan selawat, insya-Allah. Semoga Allah temukan kita dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sentiasa meletakkan Allah dan Rasul pada perkara yang pertama di dalam urusan kita, insya-Allah urusan kita tidak akan menjadi urusan yang terakhir. Satu hari seorang lelaki datang jumpa Rabi'atul Adawiyah. Siapa Rabi'atul Adawiyah ni, tuan-tuan? Seorang ahli sufiyah yang cukup dekat dengan Allah, dengan amalan-amalannya yang cukup hebat. Apa tujuan lelaki ni datang nak meminang Rabi'atul Adawiyah? Jadi dia datang, dia puji, wahai Rabi'ah, engkaulah wanita yang cukup jelita, engkaulah wanita yang cukup menawan, aku tak pernah jumpa wanita secantik engkau lagi. Puji, tuan-tuan. Macam kita lah mengorat bini kita dulu. Sebelum dapat dulu, tuan-tuan, bukan main manis dia punya ayat.
Saya semenjak kenal awak, balik rumah saya bancuh kopi, saya tak letak gula dah. Lepas tu bakal isteri ni tanya, kenapa awak tak letak gula? Di rumah tak ada gula ke? Tak. Sebab dalam kopi tu bila nampak muka awak, automatik kopi tu jadi manis. Tu tuan-tuan. Tu masa sebelum nikah tu. Bila dah menikah dah, anak 4 orang, pergi market pun tertinggal bini di pasar. Ingatkan dah balik sekali, rupanya di belakang beras 5 kilo kita kan. Anak pula tanya, ayah mak mana? Mak tertinggal di market. Jadi tuan-tuan hadirin rahmati Allah, dia puji Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kata apa? Wahai Tuan, sesungguhnya puji-puja kamu itu lebih layak kamu lontarkan kepada adik aku yang seorang lagi cantik pada aku. Ni tuan-tuan. Bila dia cakap macam tu, lelaki ni pun dah goyang. Nama pun lelaki tuan-tuan. Mungkin dalam hatinya kata ada adik pula dah. Kata. Dah puji habis dah tuan-tuan. Lepas tu kata ada adik lagi cantik. Kata. Dan ketahuilah, adik aku itu sekarang ini berada di belakang kamu. Nama pun orang lelaki tuan-tuan. Bila sebut macam tu, dia pun kalih ke belakang. Bila kalih ke belakang, tak ada pun. Tak ada orang pun. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Wahai Tuan, sesungguhnya kata-kata puji dan puja kamu hanyalah dusta semata-mata. Kenapa kamu kata begitu? Kerana seorang kekasih apabila cintakan kekasihnya dan apabila berhadapan dengan kekasihnya, dia tidak akan lagi berpaling melihat kepada yang lain. Allah Rabbi. Tuan-tuan, begitulah juga kita dengan Allah dan Rasul. Maknanya sentiasa meletakkan Allah dan Rasul, hukum hakam agama pada setiap urusan itu di tempat yang pertama untuk selalu menghadirkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Boleh kita? 3 minit. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Jumaat hari ini dan hari-hari akan datang bertambah selawat kita kepada baginda Rasul, untuk meningkatkan lagi cinta kita kepada baginda Nabi bagi mencapai tahap keimanan yang sempurna di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kurang silap daripada kelemahan saya masih belajar. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, di hari Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan lagi ketenangan ini, ya Allah, kami berada di dalam rumah-Mu yang penuh kebajikan ini. Pandanglah kami, lihatlah kami dengan pandangan kasih-Mu, ya Allah. Hamba yang banyak melakukan dosa kepadamu, hamba yang selalu lalai dari mengingati-Mu. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu ayah kami, ya Allah. Ampunkan saudara mara kami muslimin muslimat yang masih hidup dan yang telah tinggalkan dunia ini. Ya Rahman, Ya Rahim. Hamba yang hidup, umat yang hidup selepas kewafatan Nabi-Nya hanya mendengar tentang sirah dan kisah hidupnya, ya Allah. Amat bangga, amat teruja dengan akhlak Nabi kami, ya Allah. Kami rindu, kami cinta, ya Allah. Ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rezekikan kami berjumpa dengan Nabi kami, ya Allah. Rezekikan kami dikenali Nabi kami kelak, ya Allah. Rezekikan kami menjadi umat yang mendapat minum dari telaga Kausarnya, ya Allah. Rezekikan
Rezekikan kami dapat berjumpa dengan Nabi walau di dalam mimpi ya Allah. Rezekikan kami ya Allah mendapat syafaat baginda kelak di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, hamba yang lalai terkadang lupa padamu, hamba yang lalai terkadang lupa pada Rasulnya. Terangkan hati kami ya Allah, berikan cahaya hidayahmu pada hati kami ya Allah, agar hari-hari yang kami lalui sentiasa di dalam jiwa dan hati kami ya Allah ingat kepada Allah dan Rasulnya pada semua keadaan ya Allah. Ya Allah, zaman yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang penuh dengan ujian ini, tidak ada sesuatu yang boleh kami harapkan melainkan hanya kebergantungan kami padamu ya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamatkan hidup kami ya Allah, selamatkan hidup ahli keluarga anak cucu kami ya Allah. Selamatkanlah saudara mara kami khususnya yang berada di tanah Al-Aqsa. Kuatkan mereka ya Allah, merdekakan mereka dari cengkaman Israel. Kuatkan saudara mara kami yang berada di negeri timur tanah air ya Allah. Saban tahun berhadapan dengan ujian musibah banjir ya Allah. Gantikan mereka dengan gantian yang lebih baik ya Allah. Kurniakanlah yang terbaik di dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.